tabah. Dia juga seorang ibu yang sentiasa redha dengan ketentuan Yang Maha Esa. Rahimah Harun, ibu tunggal berusia 53 tahun, gigih mencari rezeki untuk membesarkan 7 orang anaknya. Lebih menyayat hati apabila 3 daripada anaknya tergolong dalam kategori orang kelainan upaya. Setiap hari, Rahimah ditemani anak keempatnya, Syafiqul Amri Limin, 20 tahun. Dia lemban sejak kecil lagi, tetapi masih mampu menguruskan dirinya dan sering membantu ibu. Saya cari betul-betul. Itu je lah yang saya boleh usaha. Saya tak boleh tinggalkan lama dengan keadaan anak saya macam itu. Kadang-kadang dia kena sawan. Saya tinggal lama lah. Balik lagi dari situ, saya tengok anak saya okey. Saya pun masak-masak, bagi dia makan dulu. Lepas tu, time budak ni sekolah, saya suruh dia mandi siap-siap kemas, saya hantar dia sekolah. Lepas tu, saya terus balik. Lepas tu, dalam pukul 3, saya pergi lagi cari betul-betul. Mencari bahan-bahan terbuang sebagai mata pencarian dengan bau sampah yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Namun, ia seakan sudah sebati dengannya. Lazimnya wanita yang seusia Rahimah banyak menghabiskan masa di rumah. Berlainan bagi dia. Semua dilakukan demi untuk anak-anak kesayangannya. Kena reda jugalah saya cari benda ni. Tapi saya fikir, sebaliknya fikir benda ni halal saya fikirkan. Kalau macam mana pun memang saya cari sesakat mana yang boleh saya dapat. Saya balik, saya kumpul-kumpulkan, campurkan yang pagi punya dengan petang. Kira macam seminggu sekali saya jual dalam dapat 40 lebih gitulah. Pelbagai botol, tin dan barang terbuang ditemui setiap hari, membuatkan mereka tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Walaupun pulangan yang diperolehi tidak begitu lumayan, kira-kira RM50 seminggu, mereka sentiasa bersyukur kerana itulah rezeki mereka. Selain Syafiqul Amri atau lebih mesra dipanggil Chot, Rahimah juga mempunyai seorang anak perempuan OKU. Walaupun telah berusia 19 tahun, Nur Hashimah kelihatan seakan kanak-kanak. Nur Hashimah tidak mampu menguruskan dirinya sendiri dan tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Selain Chot dan Nur Hashimah, Rahimah ditakdirkan mempunyai seorang lagi anak OKU, iaitu Zulkifli atau mesra dipanggil Angah. Angah berusia 24 tahun, mengalami kekejangan otot kekal, sekaligus hanya mampu terbaring dan bergantung sepenuhnya bantuan ibunya. Dia tidak mampu untuk menjalani hidup seperti orang normal yang lain. Dia tengah main-main dengan akak dia tu, tiba-tiba dia terus kena sawan, pucat, biru. Lepas tu dia terus tombang. Lepas tu saya peluk dia sebab masuk dalam rumah. Saya ingat dia demam ke apa kan, rupanya tak ada. Jadi saya terus pergi hospital. Hospital cek, saya pun tak tahu dia kena sakit apa masa tu. Jadi doktor minta saya sign buat kajian, lepas tu dia ambil air tulang belakang. Saya ni tak tahu apakah sebab saya bawa anak 2, saya tak tahu. Tu yang anak saya boleh jadi lumpur macam tu. Dia tengok gitu-gitu je lah, kata-kata, gitu je lah. Dia musing kepala dia, tapi macam dia dengar kat saya. Menurut Rahimah, dahulunya Angah masih mampu memanggil namanya. Tetapi kini, dia langsung tidak boleh berkomunikasi. Ibu mana yang tidak sedih? Anak yang dikandung kini terlantar menderita. Selain penyakit sawan yang dihidapi, Angah turut didiagnos mempunyai penyakit TB. Sejak 2 tahun lalu, Angah tidak ke hospital untuk rawatan susulan kerana kekangan kewangan. Justru, dia seringkali diserang sawan sehingga mengganggu tahap pernafasannya. Muhammad Ridwan, 13 tahun, anak ke-6 Rahimah. Ridwan pelajar tingkatan 1 sekolah menengah Kempas. Dia aktif dalam sukan, namun sedikit sebanyak terganggu pembelajaran kerana masalah keluarga. Bagaimanapun Ridwan beruntung kerana pihak sekolah sentiasa mengambil berat kebajikan pelajar-pelajarnya termasuk Ridwan. Ridwan merupakan seorang murid yang banyak potensi dia. Dari awal kita dapat kesan. Jadi apabila kami selidik siapa agaknya murid-murid yang perlukan bantuan ni, dia tersenarailah di dalam senarai penerima bantuan seperti kita berikan dia beras,
pakaian, bantuan kewangan, masa hari raya pun kita berikan supaya Ridwan ni dapat belajar dan dapat rasa sama macam pelajar-pelajar yang lain. Pada awal kemasukan ke sekolah, anak bongsu Rahimah, Normaliana 9 tahun, seorang pelajar yang murung. Dia seringkali tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pembelajarannya di dalam kelas. Selepas diberi kaunseling oleh pihak sekolah, keadaan Maliana berubah dari hari ke sehari. Kini, dia seorang pelajar yang ceria dan mempunyai potensi untuk berjaya dalam bidang akademik. Pernah juga berkongsi cerita, keluarga dia susah, nak pergi sekolah pun susah. Jadi saya berusahalah, cubalah dapatkan sedikit maklumat daripada dia, bagi pada HAM untuk kita kan masukkan dia untuk dapatkan bantuan. Tentunya RMT memang dia dapat, kewangan pun ada dan tahun lepas kita cuba usahakan zakat daripada Bank Rakyat. Itu pun berjaya kami bagi pada dia. Marliana seringkali berkongsi masalah dengan rakan baiknya, Anis Syafiqah. Dia ada cerita tak yang dia ada abang kakak sakit dengan awak? Ada. Ada cerita macam mana dengan awak? Abang dia sakit, kakak dia sakit. Dia bila awak dengar itu, awak cakap apa dengan dia? Jangan susah hati, jangan sedih. Dan jangan nangis. Nangis. Itu kena belajar. Dia kat dalam kelas okey? Okey? Dia belajar bagus? Bagus. Ya. Dengan kawan-kawan dengan cikgu semua okey? Okey. Pegawai pendidikan sekolah daerah Johor turut meluangkan masa mendengar masalah Marliana dan menghulurkan sumbangan. Mengenangkan nasib anak-anak, Rahimah terpaksa berusaha untuk mencari sumber rezeki yang lebih kerana pendapatan yang diperolehinya tidak mencukupi. Pada usianya kini, tulang empat kerat digunakan sebaiknya walaupun seringkali mengalami masalah kesihatan. Memegang status sebagai ibu tunggal amat membebankan Rahimah. Semua tanggungjawab terletak di bahunya. Mempunyai 3 anak OKU yang memerlukan penjagaan rapi, membuatkan Rahimah banyak menghabiskan masa menjaga kebajikan anak-anaknya. Hilang punca pendapatan tak kala ditinggalkan suami. Rahimah terus berusaha sebaik mungkin demi kelangsungan hidup. Saya memang jaga dengan sepenuh hati lah. Walau keadaan dia macam tu, saya sanggup bela dia. Apa yang berlaku, tanggungjawab saya. Punca pendapatan diperolehi tidak mencukupi bagi menanggung mereka sekeluarga. Angah mampu menelan makanan tetapi masih memerlukan susu khas yang berharga RM80 setin yang mampu bertahan kira-kira seminggu saja. Apa yang ada, mak cakap dengan abang makan sama-sama. Biarlah mak makan ni, kuah abang makan isi dah lah, kata saya. Macam tu. Kadang-kadang saya tak belikan, Kak. Saya beli anak saya yang jala kat parit besar tu. 7 ekor, 8 ekor itulah saya gorengkan anak saya. Saban hari Rahimah sering memikirkan apa akan terjadi dengan nasib anak-anak OKU-nya, terutama Angah. Apapun, dia yakin Allah SWT tahu apa yang terbaik buat setiap hamba-Nya. Saya tak boleh bayangkanlah, Kak. Tuhan punya kuasa. Kalau dia pergi pun, saya tak boleh cakap apalah. Saya reda juga. Sebab saya dah puas bela dia. Sakit pening semua saya hadapi. Kalau sekiranya saya dah tak ada, anak saya macam manalah. Seperti rakan-rakan sebaya, Muhammad Zulhilmi, anak ketiga Rahimah, menjadi ketua keluarga menggantikan ayahnya. Pada usia 24 tahun, dia tidak mampu membaca dan tidak boleh menulis dengan baik. Akibat dihimpit kemiskinan, Hilmi terpaksa mencari pekerjaan yang boleh membantu keuangan keluarganya. Tu duit kerja habis. Bayar duit rumah, bayar duit api, duit gas, beli beras, beli gula, tepung lah. Tu memang kena modal habis lah.
Ada pun simpan pun sikit-sikit ada, dah tak banyak. Dalam 50, 60 atau belen lah. Kita beli barang-barang rumah, belen. Dia bekerja di sebuah kilang membuat plastik berhampiran rumahnya. Hilmi bersyukur ada pihak yang masih memerlukan khidmatnya walaupun dia tidak mempunyai apa-apa kemahiran. Dengan pendapatan RM700 sebulan, sedikit sebanyak meringankan beban ibunya. Permulaan dia masuk kerja sini je, dia dah 2 minggu cuti. Sebab dia uruskan abang dia sakit, masuk ward ke apa. Tapi majikan bagi kelonggaran. Tapi memang disiplin pun kita jaga sebab kita nak ajar dia. Jangan dia sesuka hatilah. Tapi dia boleh ikut lah. Dia boleh ikut. Dia seorang yang caring, okey. Modal insan dia pun okey. Maybe dia ada macam masalah. Kalau kita sentiasa kena tengok dia punya kerja lah. Dia tak sentiasa ingat. Maksudnya kalau hari ni kita pesan, esok dia akan new. Baru semula. Kita kena pesan lagi. Sebab tu majikan ambil dia daripada dia kerja tak tentu hara, daripada tempat dulu dia bekerja yang bukan-bukan. Ada satu kawan dia kerja sini, recommendkan dia. Walaupun dia tak tahu apa-apa, majikan bagi dia peluang lah. Maknanya dia ada basic gaji untuk dia bekerja. Sara diri dia lah. Selain bekerja di kilang, Hilmi juga turut mengambil upah memotong rumput dengan upah yang tidak seberapa. Walaupun terpaksa membuat 2 kerja pada satu-satu masa, dia tidak pernah mengeluh keletihan. Yang penting, pekerjaan yang halal. Potong sewa rumah, tolak rumah lah. Sewa 350. Tolak potong rumput bayar 300, yang RM5 tu dia bagi. Duit upah potong rumput lah. Nur Razlin, anak sulung Rahimah, berusia 26 tahun. Dia bekerja di sebuah kilang, turut menggalas tanggungjawab menjaga ibu dan adik-beradiknya yang lain. Dengan gaji yang tidak seberapa, rezeki yang diperolehi diberikan kepada ibunya. Bila tak ada ayah tu macam susah sikit lah macam pergerakan kita orang kan. Kerja, kadang pihak majikan pun rasa macam marah jugalah. Habis kita terpaksa kan. Kalau saya yang tak uruskan, siapa yang nak uruskan? Bulan ni memang saya tak ada ambil tahu pasal ubat adik, pergi check up apa semua. Sebab sebenarnya ayah yang buatkan. Tiba-tiba last saya jumpa surat, last bulan 2013. Tahu tarikh dia dah lepas. Cakap dengan mak, macam mana mak, tarikh abang ni dah lepas kan. Kita nak pergi macam mana? Lepas tu mak kata, kita try lah pergi hospital cakap kan. Lepas tu saya cakap, saya kerja cakap macam mana, tak apalah mak try pergi. Bila mak pergi, mak kata pihak dia tu macam tak ada ambil tindakan. So, kita orang diam je lah sampai sekarang. Walaupun terpaksa membesarkan 3 orang anak OKU yang memerlukan tumpuan sepenuhnya, membuat kerja-kerja rumah tetap menjadi rutin harian bergilir dengan Azlin. Walaupun hidup serba kekurangan, dia mahukan anak-anaknya hidup dengan keadaan yang bersih dan sempurna. Sekarang ni anak saya dua-dua memang dia tak biasa buang air besar. Sekarang saya kena belikan ubat sebab buntut, berak punya. Memang diri saya rasa dia keadaan ni macam itu, saya mesti nak faham. Lepas tu dalam seminggu dia tak buang air besar, saya terus beli ubat. Saya beli yang RM2 punya tu, baringkan dia, saya sumbat. Sumbat lepas tu dia keluarlah, najis dia tu keluar. Sebab abang tu sebab dia tenaga dia tak kuat. Kita terasa nak buang bas. Jadi kita terasa dia nak teran aja, baru nak keluar je dia dah tarik balik. Pernah abang tu dia tak lepas buang besar, saya terus panggil ambulan, panggil dia pergi hospital. Azlin bertuah mempunyai seorang rakan karib yang sering menghulur tangan tak kala dia memerlukan. Kita orang kenal dalam 2 tahun lebih daripada member sebab member kita orang tu member rapat saya. So dari situ kita orang lepak sama-sama, kat situ lah kenal. Dia baik, dia tak rasa rendah diri, dia tak kisah kalau kita orang tahu family dia macam mana. Kita orang pun tak kisah dia macam mana. Susah lah hidup tanpa bapak dia semua. Suruh dia sabar je lah sebab kadang-kadang dia cakap saya dia macam putus asa lah juga kan. Tapi saya cakap dia tak apa, dia mungkin dugaan. Walaupun masih lagi kecil, anak bongsu Rahimah turut tidak terkecuali menggalas tanggungjawab menjaga abang dan kakaknya yang tidak mampu menguruskan diri. Kembali dari sekolah, dia dan abangnya Ridwan bergilir-gilir menjaga Angah dan Hashimah tak kala Rahimah keluar mencari barangan terpakai.
mak tengah-tengah hari pergi cek botol-botol. Tu kita duduk rumah, kita bela abang dengan Iwan. Pernah tak masa awak tinggal seorang-seorang ke, masa mak tak ada, kakak ke abang kena sawan? Pernah Betul buat macam mana? kita pegang aja. Pegang baring kan, lepas tu kita pegang. Mak ajar ke macam mana nak jaga dia? Aja. Lepas tu masa dia kena sawan tu biar je macam tu lah, pegang je lah. Pegang je lah, dia tak ada ubat. Sama seperti kanak-kanak yang seusianya, kemiskinan membataskan dia untuk mendapat apa yang diinginkan. Isi hati anak kecil ini kami kongsikan. Apa benda yang awak nak sangat tapi mak tak beli? Telefon. Telefon sebab apa? Kalau mak tak ada, kalau abang kena sawan boleh telefon mak. Awak nak telefon yang macam mana? Awak pernah tak tengok kawan-kawan ada telefon best-best ke yang awak nak cakap? Cakap dengan kita lah. Kita ada telefon. Lepas tu tanya kita ada telefon. Tak ada. 3 daripada adik-beradik mereka merupakan orang kelainan upaya. Memiliki seorang ibu yang tabah menjadi tulang belakang untuk mereka menempuhi dugaan hidup. Allah ya Tuhanku, aku reda dengan segala-gala ni ya Allah. Biarlah mak sanggup apa yang terjadi ni, mak reda. Sebabkan abang sakit, 3 beradik ni, mak sanggup selagi hayat mak hidup, mak akan jaga dengan sepenuh hati. Kru bersamamu turut berbesar hati tak kala ahli undangan negeri Kempas yang berhormat mulia Datuk Tengku Putra Harun Aminur Rashid Tan Sri Tengku Hamid Jumat turut sama menziarah keluarga baru bersamamu ini. Segala permasalahan yang membelenggu keluarga ini dikongsi bersama. InsyaAllah kita akan bantu dari segi meminta supaya pihak Hospital Sultanah Aminah dapat memindahkan rekod dia ke klinik Kempas. Di mana saya juga akan mohon kepada pihak klinik Kempas kalau tidak keberatan supaya jururawat tu dapat datang mengunjung dia untuk menyenangkan keluarga dia lah, daripada nak bawa ke klinik setiap kali. Selain itu, sumbangan barangan dapur selama 3 bulan turut diberikan kepada keluarga ini. Saya rasa sekarang pun saya tengok beliau cekal hati dan semangat yang ada pada beliau adalah tinggi. Saya rasa kalau kita lah dalam keadaan yang sama, sudah tentu kita tak dapat menjalankan kehidupan sebagaimana yang beliau sedang lalui pada hari ini. Kita akan bantu dia untuk terus jalan hidup yang lebih baik. Mungkin hari ini dia kutip botol. Bila anak-anak dia dah lebih sempurna untuk ada orang jaga apa semua, mungkin kita boleh cari kejayaan lain untuknya. InsyaAllah kita akan dengan izin Allah SWT kita akan membantu untuk memberi kehidupan yang lebih baik untuk mereka semua. Pihak Pasaraya berdekatan Rumah Rahimah turut sama bersimpati dengan keluarga ini. Sumbangan yang diberikan sedikit sebanyak mampu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga ini. Rahimah sekeluarga terharu dengan keprihatinan yang diberikan kepada mereka. Jadi kita ada beri sumbangan pada keluarga Puan Hamidah ni voucher RM1,000 lah
untuk mereka membeli barang-barang kelengkapan sekolah, barang-barang kelengkapan dapur, mungkin untuk dapat meringankan sikitlah beban yang mereka hadapi sekarang ni. Ini adalah salah satu pada tanggungjawab sosial kita kepada masyarakat setempat lah. Jadi kita pun hari ini berbesar hati lah pasal dapat bekerjasama dengan bersamamu untuk membantu keluarga ini. Jadi diharap selepas ni kita dapat lagi membantu keluarga-keluarga yang lain. Kita harap dapat bersama-sama lah untuk program-program seperti ini. Keluarga ini turut mendapat undangan oleh Haji Muhammad Haji Omar untuk sama-sama menjamu selera di restoran miliknya yang terletak di Tampoi, Johor Bahru. Anak-anak Rahimah bersungguh-sungguh menikmati makanan yang disajikan. Sudah lama keluarga ini tidak pernah menjamu selera seperti ini. Semasa makan malam, kami terkejut secara tiba-tiba. Hashimah rebah diserang sawan. Akibat tidak mempunyai ubat yang perlu dimakan, Hashimah seringkali diserang penyakit ini. Sayu hati si ibu, tak kala anaknya tidak sedarkan diri seketika. Sebab akak dah ada laluan 2 ke syurga tu dah memang tak ada masalah dah, Kak. Kan? Jadi lebih baik, lebih afdal lagi kita dekat pada dia. Dia tahu apa yang terbaik untuk hamba dia. Ya? Ya. Jadi kita ni dah macam bersaudara lah. Saya selalu cakap, kalau dah masuk bersamamu tu dah jadi keluarga saya. Akak ni pun dah jadi macam kakak saya. Ya? Saya kita juga. Kongsikan pengalaman tu. Jangan rasa apa tau. Ambil nombor telefon saya, lepas tu nanti kontak. Ya? Saya kau. Kita manusia hanya merancang dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan segalanya. Perancangan manusia itu usaha, perancangan Allah itu takdir. Sebagai hambanya yang kerdil, jangan sekali-kali berputus asa. Sama-sama hulurkan bantuan meringankan beban ibu tabah bernama Rahimah Harun.